Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam sanjungan bangsa. Saya Zulkifli Khair, moderator anda untuk FSS Show siri kedua pada kali ini. Selamat datang kepada tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Segala puji bagi Tuhan semesta alam, Tuhan yang menitiskan ilmu ke dalam fakulti akal dan seterusnya meresap ke dalam kalbu. Dan juga selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan juga para sahabat. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kali ini kita akan membicarakan tentang satu topik yang begitu penting dan signifikan dalam konteks Menara Gading, khususnya UTM dan juga universiti-universiti di negara kita Malaysia. Iaitu tajuk itu ialah memperkasakan bidang sains sosial. Terlebih dahulu, saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan, hadirin-hadirin sekalian untuk like Facebook kami, iaitu Faculty of Social Sciences and Humanities UTM, dan juga like dan juga subscribe channel YouTube kami yang juga di bawah nama Faculty of Social Sciences dan Humanities. Dan sebelum itu, saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih penghargaan kepada semua pihak yang telah menjayakan program ini, termasuk Richie Amo selaku penaja, dan sekarang ni seolah-olah Richie Amo dan UTM berpisah tiada. Okey, baik. Pada kali ini kita akan tampilkan dua orang ahli panel yang tidak asing di UTM, malah juga dalam konteks negara kita, dalam konteks penyelidikan dan juga penulisan dalam konteks negara kita ini, Malaysia. Di sebelah kiri saya diperkenalkan seorang tokoh yang tidak asing lagi. Malah sayangnya pada tahun ini beliau akan bersara, bersara, iaitu yang berhormat Profesor Dr. Kasim Tukiman. Beliau merangkap penasihat Menteri Perpaduan Negara, juga merupakan ahli Jumaah Majlis Diraja Johor. Selamat datang, Prof. Terima kasih banyak. Seterusnya panel kita yang kedua, di hujung paling kiri, Profesor Madya Dr. Azhar Abdul Hamid, merangkap Timbalan Pengurusi Penerbitan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, dan beliau juga merupakan salah seorang penulis prolifik negara. Beliau telah hasilkan lebih 20 buah buku. Selamat datang, Dr. Azhar. Ya, terima kasih. So, Alhamdulillah, kita tanpa membuang masa, kita akan pergi kepada beberapa soalan dalam menghangatkan lagi suasana perbincangan kita pada petang ini. Okey, baik. Soalan pertama buat Prof. Saya fikir UTM dan negara pasti akan berduka dengan persaraan Prof. Kan? Setakat ini, apakah yang boleh Prof. Kasim kongsikan kepada kami? Jadi sumbangan, penyelidikan dan lain-lain dalam konteks memperkasakan bidang sains sosial. Terima kasih banyak Dr. Zul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, saya telah diberi peluang untuk bekerja dengan UTM sejak bulan Julai 1989, dan pada masa itu memang tumpuan diberikan kepada aspek pengajaran dan pembelajaran, malah sampai 16-18 jam seminggu. Jadi itu nak menunjukkan betapa bidang sains sosial masa itu sangat kecil, tetapi terpaksa servis kepada seluruh kampus, kerana ini ada cita-cita yang berkaitan dengan matlamat penubuhan UTM yang telah dikemukakan oleh Allahyarham Tan Sri Abdul Wahid, iaitu untuk melahirkan graduan teknokrat jurutera dalam pelbagai bidang tetapi mempunyai semangat kenegaraan, mempunyai kemahiran komunikasi dan mempunyai pendidikan kerohanian yang mendalam. Dan sebab itulah kenapa wujudnya bidang bahasa, bidang kenegaraan dan bidang pendidikan Islam dalam konteks UTM. Malah pada satu ketika dulu di kampus Jalan Geni, sekarang ni Jalan Sultan Yahya Patra, seolah-olah walaupun UTM tu sebuah universiti teknologi, tetapi terasnya macam seolah Islam mendominasi cara hidup pelajar ketika itu, menunjukkan betapa seriusnya bidang sains sosial dalam UTM. Dan selepas itu keadaan berubah. Apabila Naib Chancellor yang kedua, Datuk Muhammad Redwan Najib Saleh, bila beliau telah mencadangkan penubuhan Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia. Dan di sinilah bermulanya peranan kami berubah daripada hanya mengajar tetapi juga terlibat dalam melahirkan pelajar dalam bidang sarjana muda pengurusan teknologi dan juga sarjana muda HRD. Dan alhamdulillah pada masa yang sama juga ketika itu Fakulti Pendidikan
juga melahirkan ramai bakal-bakal pendidik dari seluruh negara. Dan ini menunjukkan betapa bidang sains sosial dah mula mendapat tempat di UTM. Apatah lagi pada 2008 apabila Naib Chancellor ketika itu yang berbahagia Datuk Seri Zaini Ujang telah menaik taraf Fakulti Pendidikan, Akademi Bahasa, Akademi Tamadun Islam dan juga Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia yang kemudian itu dipecahkan sekarang jadi dua, iaitu AHEP dan juga SHAP, Sekolah Pembangunan Sumber Manusia. Jadi di situ satu ruang yang besar kepada bidang sains sosial semakin berkembang dalam bidang sains sosial. Dan saya sendiri pada peringkat awal walaupun hanya terlibat dalam bidang pengajaran pembelajaran, saya mula berjinak dalam bidang penyelidikan dan perundingan. Kerana ketika itu Yang Amat Berhormat Datuk Ghani Osman cuba menaik taraf Yayasan Warisan Johor. Dan masa itulah kami buat research dan akhirnya macam saya berdasarkan research tu dapatlah menerbitkan satu buku sejarah Johor yang ada di depan ini. Dan terkait dengan itu pula oleh kerana saya terlibat dalam pembikinan buku Naib Chancellor membantu pihak top management sejak 2008 sampai sekarang. Dan akhirnya terbitlah satu buku-buku yang agak menarik tuan-tuan. Satu yang diterbitkan oleh Datuk Wahid Umar bertajuk Memacu Kegemilangan Pendidikan Tinggi Berpaksikan Kemanusiaan. Maknanya bidang sains sosial ni dah semakin berkembang dekat UTM. Apatah lagi pada satu ketika bila Datuk Khalid Nordin jadi Menteri Besar, pasukan UTM diajak untuk buat research iaitu Pelan Suara Hati Johor. Dan kemudian itu pelan Johor Berkemajuan, dan yang terkini di bawah kepimpinan yang sekarang kita juga membantu kerajaan negeri buat satu pelan yang namanya Pelan Pembangunan Johor Mampan. Jadi ini sekali lagi nak memberi satu gambaran bidang sains sosial di UTM ini sangat dihargai oleh pihak luar. Dan yang terbaru pada 8 hari bulan yang lepas, Yang Amat Berhormat Menteri Besar telah melancarkan satu lagi pelan, Pelan Induk Johor sebagai sebuah pusat tamadun Melayu antarabangsa. Gilang gemilang program ini dilaksanakan. Dan ini satu lagi yang saya nak jelaskan betapa untuk makluman Pelan Induk Johor ni bukan saja dibuat oleh UTM. Ini penting dalam bidang sains sosial. Perlunya sinergi UTM, UKM, UPM, USM untuk melahirkan pelan induk tadi. Jadi sebab itu dalam kerangka saya yang tadinya sangat kecil dalam bidang sejarah, tetapi saya cuba untuk membuat sinergi dengan Universiti Melaya dalam research berkaitan dengan sejarah, dan research berkaitan dengan sains sosial saya banyak dengan Institut Kajian Etnik UKM, Profesor Ulung Datuk Samsul Amri Baharudin. Jadi kesemua yang saya nak gambarkan tadi betapa bidang sains sosial ni di UTM tak boleh berjalan secara silo. Dia boleh kena kerjasama dengan pihak lain supaya bidang sains sosial ni berkembang. Kita tahu bahawa memang statut UTM ialah untuk sebuah universiti sains dan teknologi. Tetapi alhamdulillah kepimpinan UTM telah memberi ruang yang sangat besar kepada bidang sains teknologi, sains sosial dan kemanusiaan. Malah pada mulai Julai tahun lepas, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan ini telah mendapat satu lonjakan yang luar biasa. Dan saya sendiri, oleh kerana walaupun peranan saya bermula di Johor, membuat beberapa kerja pendidikan, tetapi satu yang menarik bila kumpulan kami dapat penghargaan yang hebat ketika zaman Datuk Najib jadi Perdana Menteri. Saya, Dr. Hazar dan beberapa orang rakan lain buat kajian dengan makasid syariah di bawah JAKIM. Dan bila dengar saja laporan tersebut, Datuk Najib boleh ajak makan kat rumah dia dekat Seri Perdana. Itu satu gambaran betapa penghargaan kerajaan. Kemudian Pelan Pembangunan Luar Bandar, Kementerian Luar Bandar pun kami turut terlibat dengan kerjasama UKM, kerjasama Universiti Melaya, UniKL. Ini yang saya nak katakan bahawa untuk nak mengembangkan bidang sains sosial ini perlunya ada satu sinergi daripada pelbagai kepakaran dan pelbagai universiti supaya pada akhirnya bidang ini akan berkembang di UTM sendiri. Dan insya-Allah saya yakin dengan kepimpinan Profesor Zaidatun dan juga barisan kepimpinan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, bidang ini akan berkembang dengan lebih luas lagi pada masa depan insya-Allah. Okey, terima kasih Prof. Nampaknya biarpun Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan ini baru muncul, tetapi roh
dan semangat sains sosial sudah pun berakar umbi sejak lama lagi kan. Walaupun di bawah nama dan jenama Universiti Teknologi Malaysia. Okey, baik, kita pergi ke ahli panel yang kedua. Okey, saya banyak membaca buku dan juga tulisan Dr. Azhar, dan saya kira Dr. Azhar antara salah seorang yang tersohor dalam bidang adult learning ataupun pembelajaran dewasa. Bagaimanakah mentoring system ataupun mentor-mentee ini dapat dilaksanakan, dijayakan dalam memperkasa bidang sosial itu? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Zul, sahabat saya satu jabatan. Saya ada menulis sebuah buku yang bertajuk Creativity, Science dan Hadiah Nobel. So di dalam buku ini menjelaskan, menceritakan berkaitan dengan kejayaan saintis tersohor, bagaimana mereka membentuk dan membina diri mereka sebagai seorang saintis yang berwibawa sehingga mereka menjadi hebat dan menjadi role model kepada saintis-saintis lain di dunia ini. Dan di dalam buku itu juga saya ada menjelaskan beberapa faktor. Di antara faktor penting bagaimana kejayaan saintis ini adalah mentoring. Dan kita tahu bahawa dalam konteks hadiah Nobel itu sendiri, mentoring itu merupakan suatu sistem yang bukan dipaksakan, tetapi dia datang secara innate, dia datang secara natural di antara mentor dan mentee itu sendiri. So dalam konteks kita di FSS ini sebenarnya sebenarnya ia telah wujud dalam konteks yang kita lihat supervision di antara pelajar dengan pensyarah. Maksud saya ialah penyeliaan pada peringkat first degree sebagai contoh, wujudnya di situ mentor dan mentee, tetapi keadaannya agak formal. Dan selepas itu kita lihat tahap yang kedua itu adalah penyeliaan pada peringkat masters dan PhD. So yang inilah kalau kita lihatkan, kalau saya kaitkan dengan faktor hadiah Nobel tadi, di sinilah letaknya bagaimana seorang mentor seharusnya berperanan untuk merembeskan segala pengetahuan, segala skill yang ada padanya, segala nilai-nilai yang ada dalam dirinya itu kepada mentee-nya. Sebab itu kalau kita lihat dalam konteks hadiah Nobel itu terdapat faktor yang sangat luar biasa di antara hubungan di antara mentor dengan mentee ini, sehingga kan yang memenangi hadiah Nobel itu pada tahun yang sama adalah mentor dan mentee. Jadi saya rasa spirit itu ada di dalam fakulti kita ini, dan kita perlu kembangkan supaya dia menjadi suatu culture, satu budaya yang akhirnya dapat membina kewibawaan komuniti intelek, khususnya dalam membina reputasi penulisan, penerbitan, penyelidikan, perundingan, perkhidmatan masyarakat. Dan saya rasa di fakulti kita ini telah ada champion-champion yang saya katakan tadi. Sebagai contoh dalam bidang penulisan, sebagai contoh di fakulti kita ini ada tokoh seperti Profesor Madya Dr. Afandi, Profesor Madya Dr. Lokman, Profesor Madya Dr. Akil, Profesor Madya Dr. Halim. Jadi saya kira individu-individu yang saya katakan ini sebenarnya secara tidak langsung sebenarnya menjadi mentor kepada mentee. Mungkin dalam konteks yang lebih spesifik dapat saya katakan ialah dalam konteks research group, dalam kumpulan penyelidikan. Jadi sangat penting sebenarnya bagaimana mentor-mentor yang saya katakan ini juga mungkin dalam konteks dalam perspektif yang lain, sebagai contoh perundingan, Profesor Kasim sebagai contoh. Dalam konteks perkhidmatan sosial, kita amat dikenali di fakulti kita ini, iaitu saudara Syahrin. So mereka ini menjadi champion, dan seharusnya bila mereka membawa diri mereka itu di dalam konteks research group, mereka seharusnya dapat memainkan peranan merembeskan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang mereka ada itu kepada rakan-rakan yang lain. Dan bagaimana boleh terbentuknya suatu suasana yang mana mentee memperolehi manfaat daripada proses mentoring ini. Syaratnya kalau menurut Nonangka dan Takeuchi adalah trust. So dalam konteks kita, dalam konteks Islam itu sendiri, trust itu maksudnya ialah mentor itu seharusnya secara rela, ikhlas memberikan apa yang ada di dalam dirinya. Saya memberikan satu contoh yang paling dekat dengan diri saya, iaitu Profesor Kasim lah. Saya sebenarnya
quote unquote mentor dan mentee ya. Dia seperti itulah yang boleh saya katakan. Dan saya mengikuti sebenarnya Profesor Kasim ini telah sekian lama. Jadi banyak yang saya pelajari ya sebenarnya daripada Profesor Kasim ini. So dalam ruang-ruang yang formal dan dalam ruang-ruang yang informal. Dalam ruang yang informal sebagai contoh, kita pergi ngeteh bersama-sama, pergi ke Jalan Pisang dan kita berbincang. Bukan sembang kosong, tetapi ada nilai-nilai yang saya ekstrak, yang saya melakukan reflection selepas itu, dan kemudian saya berfikir, okey, inilah agaknya nilai atau values yang saya boleh ambil dan ekstrak untuk menjadikan pedoman kepada saya. Dan saya percaya sebenarnya sebagai seorang mentor ini dia memiliki pada saya pintu hikmah. Saya analogikan pintu hikmah ini seperti iceberg. So kalau kita lihat iceberg ini, 10% itu yang kita dapat lihat, tips dia. Tetapi yang kita tidak dapat lihat itu iaitu 90% itu adalah yang tersembunyi. Dan yang tersembunyi inilah yang saya katakan sebagai tingkap hikmah. Yang mana tingkap hikmah ini kalau tidak dibuka, kalau menurut Nonangka dan Takeuchi, kalau tidak dibuka, maknanya mentor itu tidak ikhlas untuk memberi seadanya kepada mentinya, maka menti tidak akan dapat. Sebab itu kalau kita lihat kejayaan hadiah Nobel, mentor dan mentinya sama-sama menang di hari yang sama, di waktu yang sama, itu disebabkan oleh kedua-duanya itu ada perasaan trust dan ada perasaan sangat terbuka untuk memberi dan menerima nilai-nilai yang dikongsi bersama untuk menghasilkan intelektual yang beribawa. Okay, baik, Datuk. Jadi maknanya Dr. Azhar, mentor ni boleh juga dipanggil Sifu? Boleh. Boleh Boleh. Okey, ataupun Tok Syekh macam tu. Boleh. Okey, baik. Kita pergi soalan yang seterusnya. Ya, insyaAllah. Ya. Okey, Prof Kasim, saya kembali kepada soalan yang lebih mendasar. Karakter ahli akademik. Biarpun pada hari ini kita menepani IR 4.0 dan COVID-19 telah memacu suasana menjadi fokus kepada teknologi dan sebagainya. Jadi bagaimanakah nak dijelaskan tentang karakter ni? Adakah dia masih lagi sama dengan apa yang berlaku 100,000, 2,000 tahun yang lepas ataupun masih lagi kekal? Sebenarnya kalau saya berbincang dengan tokoh-tokoh akademik negara seperti Profesor Ulung, Datuk Samsul Amri Baharudin, Profesor Emeritus Datuk Abdullah Zakaria Ghazali, bila saya mendapat jawatan Forsumadia, apa ucapan, kalau orang lain ucapan tahniah aja, dia kata apa? Buktikan kesarjanaan awak dalam kehidupan. Jadi maknanya gelaran-gelaran itu sangat signifikan dalam konteks pembinaan kerjaya. Sebab itu pada hemat saya, untuk menjadi seorang pensyarah, dia bermula dengan niat. Dan pun ada kaitan dengan hadis Nabi SAW. Setiap perbuatan itu bermula dengan niat. Sebab itu pada hemat saya, bila kita membincangkan tentang soal career development, pensyarah ni adalah satu bidang kerjaya yang syarat dengan idealism. Iaitu kenapa contohnya dekat UTM, berapa ribu orang jurutera yang bekerja sebagai pensyarah. Dan dia sendiri sebagai dalam bidang kejuruteraan, dengan first degree pun dah boleh dengan ambil sedikit CJ profesional, dah boleh jadi jurutera profesional dan dapat gaji yang lebih lumayan dekat luar. Tapi ramai di kalangan mereka sanggup untuk berada dalam kampus kerana berkorban, kerana nak menyumbang kepada anak bangsa, apatah lagi negara kita negara membangun, perlunya satu usaha dalam bidang sains dan teknologi. Sebab dalam wawasan 2020, antara cabaran yang perlu diwujudkan dalam nak menjadi negara maju ialah mewujudkan masyarakat saintifik. UTM lah tempatnya. Dan kalau kita lihat dalam konteks pembinaan kampus, UTHM di Batu Pahat, UMP di di Pahang, UTM di Melaka, siapa peranannya kalau bukan UTM? Dan di sini saya nak katakan betapa dalam konteks kesarjanaan dalam bidang sains teknologi, UTM jadi dia punya champion, macam Dr. Azhar sebut tadi. Dan di sinilah pada hemat saya, selain daripada bermula dengan niat, pensyarah kena ada integriti. Sebab itu kita punya kekuatan dalam bidang dalam bidang akademia. Sebab tanpa integriti, macam mana kita nak dirujuk oleh pihak luar?
Sebab tu kalau kita buat research yang sebenar, kalau kita buat buku dengan buku yang bukan kopi, pastikan tidak ada plagiat misalnya. Sebab integriti mesti diutama dalam kampus. Yang ketiga, adanya sinergi. Sekarang di bawah kepimpinan UTM sekarang, sinergi telah berlaku, di mana kita sendiri pun dulu ada 4 fakulti, sekarang dah jadi 1 fakulti di bawah kepimpinan Profesor Zaidatun. Jadi dengan demikian sinergi di kalangan kita pun boleh digerakkan. Orang bahasa ada dia punya kepakaran dia sendiri, orang HRD ada kepakaran dia, orang pendidikan apatah lagi, bukan saja pendidikan di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, malah di perganjian tinggi. Dan satu lagi, kalau kita lihat dalam bidang pendidikan Islam, Akademi Tamadun Islam juga boleh digemblengkan untuk kita sinergikan kekuatan bidang sains sosial dekat UTM. Dan yang ketiga, pastikan setiap aktiviti kita ke arah kecemerlangan. Sebab kita tak boleh tolak, sebab sekarang ini dalam bidang apa pun quality come first. Dan di sini setiap pensyarah atau akademia tidak boleh buat sambil lewa. Apatah lagi kita menyumbang kepada pembangunan negara. Apatah dalam konteks sekarang, UTM menegaskan satu lagi perkara yang perlu dikukuhkan dalam DNA kita ialah lestari, sustainability. Jadi sebab itulah sebagai pusat pengajian tinggi yang sekarang ni berada ranking yang sangat dihormati di peringkat ASEAN dan juga dunia, UTM dalam bidang sains sosial juga boleh menjadi satu kekuatan. Malah hari ini KPI dalam bidang sains sosial pun semakin meningkat. Dulu kita mengajar saja, sekarang dalam bidang penyelidikan kena buat, dalam bidang perundingan kena buat, dalam bidang penerbitan kena buat, hemat masyarakat apatah lagi. Macam Dr. Hazal kata tadi, dengan service learning yang tokoh kita daripada Fakulti Pendidikan perlu digembelengkan. Sebab apa? Kita tak nak ilmu kita hanya dalam bidang teori saja. Kita kena terjemahkan dalam bentuk masyarakat. Dan sebab itu pada hemat saya lah, sempena kita punya perbincangan hari ini, Kementerian Pengajian Tinggi kena tengok sikit lah career development di kalangan pensyarah, supaya kita ni tidaklah ketinggalan sangat banding dengan bidang-bidang lain. Sebab apa? Pensyarah ni bukan, akademia ni tak meminta-minta, tetapi hargailah sumbangan pensyarah. Sebab UTM saja tuan-tuan telah melahirkan hampir 100,000 graduan dalam pelbagai bidang yang menyumbang kepada pembangunan negara. Dan di sinilah peranan akademia sangat penting dalam pembangunan sebuah negara yang kita cinta. Okay. Saya suka pandangan Prof tentang tengok-tengokkan pembangunan kerjaya dia ahli akademik di universiti. Namun saya ingin mengaitkan tadi, apabila Prof menyebutkan tentang integriti, dia ada kaitan dengan mentor-mentee tadi. Maknanya integriti itu kalau dikaitkan dengan mentor-mentee itu dia melampaui usia dan umur. Maknanya antara yang senior dengan junior. Namun dalam masa yang sama, integriti juga melampaui bidang, melampaui sekolah, melampaui fakulti. Cuma saya ingin Profesor Kasim berkongsi kepada kita, apabila Profesor Kasim terlibat dengan penulisan polisi dan sebagainya, apakah pengalaman sinergi dengan pihak-pihak di luar, maknanya di luar institusi pengajian tinggi? Berdasarkan pengalaman saya pun bermula dengan kecil-kecilan. Ketika Datuk Ghani Osman jadi Menteri Besar, beliau memang hendakkan memugahkan budaya dan sejarah Johor. Dan sebab itu saya sedikit demi sedikit buat research dengan rakan-rakan daripada UKM dan Universiti Melaya. Dan satu yang menarik, apabila kerajaan Johor masa itu, saya masa itu muda lagi, dia sekarang dah tua lah, dia bagi 500,000 pada Universiti Melaya. Profesor Emeritus Datuk Abdullah Zakaria kata bagi pada Kasim kat UTM. Yang tu saya kata, mentor-mentee ni dia terhasil dalam satu keikhlasan bekerjasama. Walaupun saya orang kecil saja, bidang sejarah kat UTM pun kecil, tapi oleh kerana mereka yakin, sebab sumbangan kita untuk menjayakan satu research berkaitan dengan kerajaan Johor, bila kita boleh deliver dalam bidang penyelidikan ni dan kita submit pada kerajaan, dan jabatan-jabatan lain pun ikut mencari-cari bidang sains sosial. Sampai Profesor Rosman pernah menjadi mentor saya satu ketika dulu, dan dia pun penyelia saya. Ada seorang esko kerajaan Johor, dia kata apa? Kalau kita nak buat research ni, kita nak buat di Universiti Melaya, dia kata. Dia macam seolah macam tak tengok UTM. Jadi kami convince pada esko berkenaan, sebenarnya kepakaran yang ada di Universiti Melaya tu ada dekat UTM.
dalam bidang sains sosial. Jadi sebab itu akhirnya saya mencadangkan dengan sinergi ini adanya mentor-mentee dengan pensyarah-pensyarah muda ni supaya kita buat hubungan dengan pihak luar, dengan kerajaan negeri, dengan agensi swasta, banyak dekat Johor ni, dengan GLC Johor, Perbadanan Johor, IRDA dan sebagainya, supaya akhirnya nanti sedikit demi sedikit hubungan kita dengan pihak luar tu semakin berkembang. Sampai satu pengiktirafan yang diberikan kepada saya bila dilantik sebagai karyawan tamu 2 tahun oleh Yayasan Warisan Johor, dilantik jadi penasihat kepada Menteri Perpaduan Negara, dan yang terbaru mulai 1 bulan 9 dilantik sebagai ahli Jumaah Majlis Diraja Johor. Masya-Allah. Okey. Terima kasih Prof. Okey, baik. Dr. Azhar. Ya. Saya nampak tadi ada mesej tersirat yang Prof Kasim mau sebut, ialah visibility sains sosial. Kerana apa? Kadang-kadang UTM itu menyebabkan orang tidak nampak kan bidang sains sosial di UTM ini sendiri. Okey, baik Dr. Azhar. Kalau Dr. Azhar melihat bagaimana kita ingin meningkatkan visibility dan seterusnya melestarikan bidang ini dalam konteks di negara khususnya dan juga mungkin di peringkat dunia. Okey, terima kasih Dr. Zul. Bila kita bercakap tentang visibility ini adalah di mana keberadaan kita lah. Jadi kalau kita lihat dalam konteks disiplin sains sosial dan kemanusiaan itu, di dalam ruang sains dan teknologi ini, saya rasa ada tempatnya sebenarnya. Dan sebenarnya kita merupakan, kalau boleh saya katakan, apa yang telah Prof Kasim katakan tadi adalah kita sebenarnya adalah komplement kepada sains dan teknologi itu sendiri. Jadi dalam konteks visibility itu, kita lihat kita perlu mengangkat budaya ilmu itu menjadi agar ia sustain, agar ia lestari, dan untuk menghasilkan kelestarian itu, setiap individu dan komuniti akademik itu dia perlu, seperti mana yang Dr. Kasim katakan tadi, ialah 5 teras tadi. 5 teras perlu dihayati dan perlu dilaksanakan di dalam kehidupan dia. Tetapi dalam perspektif saya melihat secara personalnya, untuk membangkitkan visibility ini, so 3 perkara yang saya anggap sebagai enabler yang membolehkan social science, disiplin social science itu berkembang so dalam konteks budaya ilmu itu sendiri. Pertamanya pada saya ialah betapa pentingnya kita membangunkan ataupun kita faham tentang superstruktur itu sendiri. Superstruktur itu membawa maksud faham idealism dan pragmatism terhadap ilmu social science itu sendiri dan kemanusiaan itu sendiri. Itu yang pertama. So yang kedua, saya melihat bahawa betapa pentingnya, sebagai enabler yang kedua, betapa pentingnya struktur itu sendiri. Struktur itu sendiri, maksud saya adalah 5 perkara yang perlu kita berikan penekanan dalam konteks ini. Yang pertamanya adalah human capital, yang keduanya adalah social capital, yang ketiganya adalah cultural capital, yang keempatnya adalah spiritual capital, dan yang kelima ialah organizational capital itu sendiri. So yang ketiga adalah infrastruktur itu sendiri. So infrastruktur itu adalah supporting faktor yang memberikan impact kepada bagaimana kedua yang di atas tadi itu dapat berfungsi dengan baik. So dalam masa yang singkat ini saya ingin memberikan fokus kepada yang pertama, iaitu bagaimana sebenarnya kefahaman kita terhadap superstruktur, iaitu faham terhadap falsafah ilmu itu sangat penting. Dalam konteks ini saya ingin membawakan dua perkara yang saya kira setiap daripada kita haruslah menghayatinya, iaitu pertamanya adalah idealism terhadap ilmu itu sendiri, social science itu sendiri. Saya yakin dan percaya bahawa social science ini dan kemanusiaan ini adalah satu disiplin yang sangat luas. Dia berkembang sangat hebat, daripada disiplin yang kecil hingga membawa kepada sub-sub disiplin yang begitu banyak. Tetapi kefahaman kita terhadap idealism ilmu itu sangat penting supaya kita dapat mempertahankan ilmu untuk ilmu itu sendiri. Ilmu untuk ilmu itu sendiri kita harus pertahankan. Jadi untuk memperkasakan ilmu untuk ilmu itu, maka tidak dapat tidak, seperti mana yang Prof Kasim katakan tadi itu, adalah menghasilkan penulisan yang berkualiti, menghasilkan penerbitan yang berkualiti, menghasilkan penyelidikan dan perundingan serta perkhidmatan masyarakat yang berkualiti. So kualiti yang kita perlukan ini adalah kualiti yang bersifat sustainable dan visible.
Justru daripada itu saya yakin dan percaya sekiranya kita di fakulti ini dapat menghasilkan seperti mana yang saya katakan tadi, penerbitan yang berkualiti, sifatnya magnum opus sebagai contoh, karya malakarya ataupun evergreen yang dibicarakan sampai bila-bila seperti buku Islam and Secularism oleh Profesor Nakib Alatas. Contohnya kalau kita dapat menghasilkan mahakarya yang seperti itu, saya dapat melihat bahawa budaya ilmu dan dan visibility social science dalam konteks di UTM ini dia akan tetap berada di puncak. Okey. Terima kasih. Saya rasa kita pergi ke sesi pengulungan 30 saat. Dr. Azhar. Saya yakin dan percaya bahawa sains sosial dan kemanusiaan ini sebagai satu disiplin yang penting khususnya dalam konteks UTM inilah. Dan oleh kerana itu saya yakin dan percaya bahawa selain daripada idealism yang saya katakan tadi itu, idealism terhadap ilmu itu sendiri, seperti mana yang Dr. Kasim katakan tadi, iaitu pragmatisme terhadap ilmu itu sendiri, iaitu kita bukan hanya memahami ilmu sebagai ilmu, tetapi ilmu itu juga boleh kita manfaatkan kepada pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Terima kasih. 30 saat Prof. Kasim. Saya mengucapkan syukur Alhamdulillah kerana bidang sains sosial di UTM telah berkembang. Dan saya rasa kita semua di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan ini perlu mengisi agenda ini untuk memastikan misi, visi dan falsafah UTM itu dapat dipelihara. Saya tambahan pula Fakulti Sains Sosial kita telah mengangkat bidang spiritual sebagai salah satu DNA kita. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak diucapkan kepada dua ahli panel kita, Profesor Kasim Tukiman dan juga Profesor Madya Dr. Azhar Abdul Hamid. Kita jumpa lagi pada lain masa. Assalamualaikum dan jumpa lagi.